Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus. Ayat 96. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 93 ke? Kan? Ayat 93. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad bawwa'na bani Israila ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah tempatkan Bani Israel tempat yang indah, yang cantik, dan kami telah beri rezeki pada mereka daripada perkara yang tayyib dan halal. Maka mereka tidaklah berselisih sehinggalah datang kepada mereka ilmu. Sesungguhnya Tuhan engkau akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang adalah mereka dahulu berselisih. Pengajarannya ayat 93. Pertama, punca utama manusia kufur kepada Allah punca utama manusia kufur kepada Allah ialah lupa terhadap nikmat-nikmat yang dimilikinya sebenarnya daripada Allah. Bukan daripada usahanya. Yang kedua, nikmat yang begitu banyak yang Allah beri kepada Bani Israel. Nikmat yang begitu banyak yang Allah beri kepada Bani Israel setelah nikmat terbesar, iaitu mereka diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman dan kekejaman Firaun. Tetapi semua nikmat-nikmat itu tidak menjadikan Bani Israel manusia yang bersyukur kepada Allah.
Sebaliknya dengan nikmat tersebut, semakin menjadikan mereka degil dan sombong. Yang ketiga, antara punca utama orang yang berilmu berselisih dan berpecah ialah setelah datang kepada mereka dalil-dalil dan bukti yang nyata daripada Allah. Yang menunjukkan sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Melainkan apa yang selari dengan nafsu mereka. Yang keempat, perselisihan dan perbalahan di antara mereka yang berilmu akan sentiasa ada dan berterusan sehingga hari kiamat. Maka jangan buang masa untuk meyakinkan mereka-mereka yang mengikut kebenaran yang selari dengan nafsu mereka sahaja. Ayat 94. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Maksudnya, sekiranya engkau dalam keraguan terhadap apa yang kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, maka tanyalah mereka-mereka yang sentiasa membaca kitab-kitab sebelum ini, sebelum engkau. Pasti sesungguhnya telah datang kepada engkau kebenaran daripada Tuhan engkau. Maka janganlah engkau menjadi di kalangan orang-orang yang ragu-ragu. Pengajaran ayat 94. Sesiapa yang ragu-ragu tentang kebenaran, maka wajib dia bertanya
mereka yang berilmu. Khususnya mereka yang sentiasa membaca dan menghayati kitab Allah. Yang kedua, kebenaran itu hanya datang daripada Allah sahaja. Maka haram ke atas orang yang beriman meragui setiap kebenaran yang datang daripada Allah. Yang ketiga, apa yang datang daripada manusia mungkin benar dan mungkin salah. Maka harus untuk diragui dan dipersoalkan. Ayat 95. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maksudnya, dan janganlah kau menjadi daripada kalangan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kelak engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Pengajarannya, orang Islam, orang yang mengaku Islam, mungkin mendustakan ayat-ayat Allah. Khususnya dengan perbuatan mereka. Seperti tidak mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi di dalam kehidupannya, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua, manusia yang rugi ialah manusia yang tidak beramal dengan ajaran Allah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni ayat 96 kaitan dengan ayat lepas.
Kalau cerita yang lepas ialah cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun serta pengikutnya. Dan kesudahan kisah tersebut ialah Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya dengan dilemaskan di laut, dan Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dan kisah tersebut adalah sebagai hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa sekak Fir'aun, sehebat tentera Fir'aun, sekukuh kerajaan Fir'aun, akhirnya dibinasakan oleh Allah hanya dengan air yang lembut sahaja. Maka untuk Allah menghancurkan orang musyrikin Mekah yang menentang Nabi, yang tidaklah sekuat Fir'aun dan kerajaannya tidak sekukuh Fir'aun, maka untuk Allah menghancurkan sangat mudah. Itu adalah satu hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa yang sama, kisah itu juga sebagai ancaman kepada orang musyrikin Mekah. Kalau sekuat Fir'aun Allah boleh hancurkan, maka selemah kamu musyrikin Mekah, lagi mudah untuk Allah menghancurkan kamu sekiranya kamu terus menentang Islam dan menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kaitan ayat malam ni dengan cerita yang lepas ialah timbul persoalan, kalau mereka yang dah kafir, adakah mereka tak mungkin beriman kepada Allah sampai ke akhir hayat? Jawapannya ayat malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya allazina, orang-orang yang haqqat, haqqat apa dia? Telah pasti ataupun telah wajib. Wajabat, telah wajib alaihim, ke atas mereka, kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika maksud ialah ketetapan Allah dari segi al-qadari, qada dan qadar, ketetapan Allah, ketetapan rabbika, pencipta engkau. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi orang yang telah tetap ke atas mereka sunnatullah, apa yang Allah tetapkan bahawa mereka tak akan beriman, maka mereka tak akan beriman sampai ke penghujung kehidupan. Tapi timbul persoalan, adakah itu Allah sengaja tetapkan ataupun Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh mereka yang kafir setelah Allah memberi pilihan kepada mereka, setelah Allah memberi akal yang waras kepada mereka, setelah Allah turunkan kitab Al-Quran dan Allah utuskan para rasul. Jawapannya, Allah mengetahui pilihan manusia setelah Allah bagi pilihan. Maka itulah yang dinamakan ketetapan Allah. Bukan bermakna manusia tidak ada pilihan. Jadi Allah kata siapa yang Allah mengetahui bahawa mereka akan pilih kekufuran sampai ke akhir hayat, mereka tak akan berubah. Nasib mereka akan terus kafir dan mati dalam kafir dan kekal dalam neraka. Kalau macam tu orang kata, kalau dah ditetapkan kafir, buat apa kita beriman?
Soalannya, mana kamu tahu kamu telah ditetapkan kafir? Dari mana kamu tahu? Sama juga dengan takdir kita mencari rezeki. Kalau macam tu, guna kaedah yang sama. Kalau kamu tahu rezeki kamu telah ditetapkan, jangan mohon pekerjaan, duduk kat rumah je. Tapi kamu keluar juga. Bak rezeki, kamu tak pakai kaedah tu. Tapi kalau bak agama, kamu pakai kaedah yang salah. Kalau Allah dah takdirkan saya tak solat, apa faedah saya usaha? Saya tak akan solat lah. Kalau macam tu, guna kaedah yang sama. Kalau Allah dah takdirkan saya dapat rezeki, saya tak perlu keluar, saya dekat rumah je. Tapi kamu keluar juga. Menunjukkan apa? Semua adalah kena usaha dan kita tak tahu apa yang akan berlaku, dia akan datang. Okey, kemudian ayat seterusnya dia kaitan dengan ayat yang 96. Bila mereka ni, sebab tu Allah kata, kalau mereka pilih untuk tidak beriman, walaupun, sambungannya, walaupun ja'atuhum, telah datang kepada mereka kullu ayatin, setiap ayat. Ayat ni apa dia? Tanda-tanda ataupun bukti-bukti kebesaran Allah. Walaupun Allah nak beritahu mereka tetap tidak beriman, walaupun telah datang kepada mereka setiap bukti-bukti. Macam Firaun datang tak bukti kebesaran Allah depan mata mereka? Datang. Dan bukti yang sama, di waktu yang sama, tapi bila dilihat oleh tukang sihir beriman. Firaun tak beriman. Tapi Allah begitu, semua ni yang tetap kafir, satu masa dia tetap akan beriman. Tapi bila tu? Ketika iman tidak ada faedah. Iaitu sehingga yarau, mereka melihat azab alim yang pedih. Jadi Allah nak beritahu walaupun mereka tak beriman, tapi sampai satu masa mereka akan mengaku beriman. Sebagaimana Firaun. Bila dah betul-betul lemas, Firaun beriman tak? Beriman, tapi ketika itu imannya tidak ada faedah. Kenapa tidak ada faedah? Yalah, kenapa melihat azab? Beriman ketika melihat azab tidak ada faedah. Sebab syarat beriman ialah sebelum nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang beriman ialah beriman dengan benda yang ghaib, benda tak nampak. Bila ada nampak, itu bukan orang beriman. Yang biasa ini yang membezakan antara orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman dengan benda yang tak nampak. Orang kafir beriman dengan benda yang nampak. Nampak baru beriman. Okey, cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 6. 6 ke 7? 6. Okey. Allah sebut di awal surah Baqarah. Ayat 1 dan 5, Allah sebut sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5 ayat. Kemudian, selepas itu 2 ayat Allah cerita tentang sifat orang kafir. Cuba terjemah. Innal lazina. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru. Yang kafir. Sawa'un. Sawa'un sama. Sama ke atas mereka, a'anzartahum. Sama ada engkau
beri peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak beri peringatan, sama je. Bacalah ayat Quran ke, bacalah hadis, sama dengan orang yang tak dibaca Al-Quran, sama je. Natijahnya apa dia? Mereka tetap tidak beriman. Di sini kata ahli tafsir mengatakan bahawa Allah nak bagi tahu orang kafir ni ada dua jenis. Kafir ada dua jenis. Apa jenis tu? Apa jenis orang kafir ni? Kafir harbi dan itu biasa pada sisi orang politik. Tak. Kafir ada dua jenis. Pertama, kafir yang berakhir dengan beriman kepada Allah. Yang kedua, kafir yang berakhir dengan kafir. Yang ni Allah nak begitu jenis yang kafir dan berakhir dengan kafir. Jadi bagilah peringatan apa sekalipun, dia tetap kafir. Seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun, Abu Lahab. Dan golongan yang kedua, kafir yang kedua ialah dia kafir tapi penghujung kehidupannya beriman kepada Allah. Dia menunggu-nunggu untuk mendapat bukti ataupun dalil. Contoh seperti para sahabat Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan seperti tukang sihir Fir'aun. Itu semua asalnya kafir. Tapi bila dapat peringatan, terus beriman. Begitu juga makhluk jin. Jin pun ada dua. Jin yang kafir dan berakhir dengan kekafiran. Dan jin yang kafir tapi berakhir dengan beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah. Surah apa? Surah jin. Tak ada cerita, tak ada surah lain cerita jin. Ada kan? Surah Al-Ahqaf. Okey. Dan orang kafir ni Allah kata apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup pintu hati mereka. Khatamah ni makna bila Allah tutup, iman tak boleh masuk. Cakaplah apa tak akan masuk. Okey. Masalah kecil je kereta tu kunci kan. Okey. Allah kunci pintu hati mereka bermakna satu, iman tak boleh masuk dah. Yang kedua, kekufuran dalam hati tak boleh nak keluar sebab dah tutup. Yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh masuk. Kemudian Allah kata wa ala sam'ihim. Allah juga tutup saluran untuk masuk ilmu tu, iaitu telinga. Yang kedua, saluran kedua ialah wa ala absarihim. Allah tutup mata. Jadi dua alat yang paling penting untuk dapat ilmu dan hidayah Allah. Pertama dengan mendengar. Yang kedua dengan melihat. Sebab tu orang kafir bila dimasukkan ke dalam neraka, apa keluhan mereka? Apa penyesalan mereka? Apa yang disalahkan? Pemimpin? Bukan. Pemimpin betul lah, tapi sebenarnya dia sendiri yang salah. Siapa suruh sukuk pemimpin? Mana ada pemimpin paksa kamu ikut kan? Kamu yang tak cerdik ke sikit. Jadi orang kafir bila masuk neraka, dia akan salahkan diri sendiri. Tapi poin apa yang disalahkan? Kan dia kata, lau kunna. Lau kunna
nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah apa ni? Al-Mulk. Baca kan? Dia tak malam kan? Cuba terjemah. Lau. Kata orang kafir ketika dicampak dalam neraka. Lau jika lau kunna. Dulu. Kunna ni makna kalau dulu masa kat dunia, kami nasma'u. Kami mendengar. Kami guna telinga kami untuk mendengar kebaikan, untuk dengar tadabbur. Au na'qilu. Ataupun kami berakal. Qulub. Akal dengan kalbun sama. Kalau dulu kami dengar dan faham ataupun kami guna akal, bukan guna mulut saja untuk membaca, maka makunna pasti kami tidak akan termasuk dalam kalangan penghuni neraka. Jadi punca masuk neraka sa'ir inilah alat pendengaran dan hati tidak berfungsi. Jadi Allah kata orang kafir yang ni Allah tutup pintu hati mereka dan juga telinga mereka dan pandangan mata mereka ada ghisyawah. Apa makna ghisyawah? Ghisyawah tutupan. Apa maksud ni? Pandangan mata mereka ada tutupan. Biasa nampak orang kafir ramai buta ke ramai celak? Celak kan? Tapi di sini apa maksud tutupan? Sedangkan mereka celak. Tak, bila dia melihat, dia tak rasa kebesaran Allah. Orang beriman tengok langit dengan orang kafir tengok langit berbeza tak? Berbeza. Orang beriman bila tengok langit dia nampak apa? Dia tengok pencipta langit yang hebat tu. Langit hebat, maka yang paling hebat siapa? Penciptanya. Itu orang beriman. Tapi orang yang tak beriman, bila tengok langit, dia nampak apa? Gelap nak hujan. Angkat kain. Jadi, daripada apa saja ciptaan Allah, yang dia lihat, dia tak rasa langsung kebesaran Allah. Kemudian, kesudahannya. Tengok, bila hati tak berfungsi, telinga dan mata tak berfungsi, kesannya di akhirat bagi mereka azab yang besar. Punca di sini je. Sebab itulah semua orang kafir kat dunia mungkin dia salahkan orang lain, tapi di akhirat dia salahkan diri sendiri. Okey, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 145. Okey. Tengok, ini kisah penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Benda mudah je. Kan? Kita nak daripada Baitul Maqdis, katalah sini Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis. Sini Kaabah. Jadi asalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah turun perintah supaya menghadap ke Kaabah. Proses nak tukar kiblat tu sukar ataupun senang? Apa perlu dilakukan? Pusing. Tak perlu panjat bukit kan? Tak perlu pergi office. Pusing badan je. Tapi nak beritahu manusia, perangai manusia pada. Bila dia tak suka, tak sesuai dengan nafsu, yang mudah pun baginya adalah sukar. Sebab tu Allah kata apa? Walain ataita. Cuba terjemah. Walain. Pasti sekiranya ataita. Engkau ni Nabi Muhammad mendatangkan. Kepada siapa? Allazina utul kitab. Engkau bawa datang kepada orang yang bukan orang jahil lah.
Orang yang dah ada kitab, yang ada ilmu. Engkau bawa apa? Bikulli ayah. Setiap ayat. Maksudnya apa? Semua bukti. Dia menyatakan kebenaran engkau sebagai Rasul, kebenaran pertukaran kiblat. Engkau bawalah 1000 bukti pun. Allah kata apa? Matabi'u. Mereka tidak akan ikut kiblatak. Walaupun nak tukar kiblat, pusing badan je. Mereka tak akan ikut. Dan Allah bagi amaran. Wama anta bitabi'in qiblatahum. Dan engkau jangan pula ikut kiblat mereka. Bila mereka tak nak ikut kiblat kamu, kamu nak jaga hati mereka, perasaan mereka, okeylah, kita ikut dulu. Jangan. Dan Allah beritahu, wama ba'duhum. Dan tidaklah sebahagian mereka bitabi'in qiblata ba'din. Antara sesama mereka, Yahudi dengan Nasrani pun, bercanggah tak kiblat mereka? Maknanya mereka bukan setakat tak setuju dengan kiblat orang Islam, tapi mereka tak setuju dengan kiblat sama-sama yang bukan Islam. Makna apa tu? Bila bukan kebenaran, dia akan berpecah. Cuma orang kafir ni dia akan bersatu-satu je. Bila? Bila nak berdepan dengan orang Islam, dia bersatu. Bila sesama mereka berpecah. Itu kelebihan orang kafir lah. Kelebihan orang Islam pula, bila sama-sama Islam, berpecah. Bila nak bersatu orang kafir, pecah juga. Lepas tu bila orang Islam bersatu? Bukan apa rasa. Itu pun tengok makan anak. Okey. Jadi Allah kata, sebahagian mereka pun tidak ikut kiblat sebahagian yang lain. Kemudian, wala ini taba'ata. Tengok. Allah beritahu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, ikut ahwa'ahum. Nafsu mereka. Sekarang Allah namakan apa ni? Ahwa. Apa makna tu? Apa makna tu? Selain daripada kebenaran, dia adalah hawa nafsu. Maka Allah bagi amaran, kalau engkau, wahai Muhammad, mengikut hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal haq. Setelah minal ilmi. Setelah datang kepada engkau ilmu. Jadi ilmu lawan dia hawa nafsu. Jadi ilmu tu ialah apa yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah, dinamakan ilmu. Yang bukan datang daripada Quran dan Sunnah dinamakan hawa nafsu. Jadi Allah bagi amaran, kalau engkau mengikut hawa nafsu mereka, sedangkan ilmu telah sampai pada engkau, innaka idzal laminaz zalimin. Sesungguhnya engkau pasti daripada orang yang siapa ni? Siapa ni? Engkau adalah orang yang zalim. Siapa? Siapa ni? Kan Allah kata innaka, sesungguhnya engkau. Kalau engkau ikut hawa nafsu mereka, Yahudi dan Nasara, engkau Muhammad, bukan orang lain, pasti adalah orang yang zalim. Mungkin tak Nabi ikut hawa nafsu orang Yahudi dan Nasara? Tak mungkin. Tapi Allah kata kalau kamu ikut, kamu adalah orang yang zalim. Kalau umat Nabi Muhammad ikut, 10 kali zalim. Nabi tak mungkin ikut. Tapi umat Nabi Muhammad mungkin tak ikut hawa nafsu Yahudi dan Nasara. Mungkin tak? Mungkin. Setiap hari. Gaya hidup umat Islam sekarang sama dengan sunnah Nabi ke? Sama dengan sunnah Yahudi dan Nasara. Jadi siapa yang ikut hawa nafsu Yahudi dan Nasara, dia adalah orang yang zalim. Okey. Benda simple aja. Pusing padang. Sebab itulah, kadang-kadang bila kita beritahu sunnah Nabi, dia kata, salah ke? Simple je. Apa dia? Tinggal yang tu buat yang Nabi buat. Contoh simple je. Lepas salam, Nabi baca apa? Astaghfirullah. Pendek kan? Yang biasa orang baca?
Panjangkan. Mana lebih baik, lebih jimat masa, lebih cepat sudah? Yang pendek ke panjang? Pendek. Tapi dia nak buat yang mana? Itulah nafsu. Ustaz, pendek-pendek tak ada zuk lah. Kan? Tak sempat nak rasa apa-apa. Tengok pakai nafsu. Nabi kata astagfirullah, astagfirullah. Samalah ni. Pusing je. Apa masalahnya? Maknanya selama ni kamu ikut Baitul Maqdis sebab apa? Kerana Allah ke kerana nafsu? Jadi kadang-kadang Allah nak uji kita dengan apa? Allah nak uji kita yang amalan kita selama ni, Allah nak uji kita dengan apa? Allah bagi orang bawa dalil bahawa yang kamu buat salah. Yang Nabi buat, ini dalilnya. Itu ujian kepada orang yang beramal. Kalau kamu buat kerana Allah, tinggal yang tu, ikut yang sunnah Nabi. Tapi bila kamu kekal dengan amalan yang bukan daripada sunnah Nabi, itulah menunjukkan kamu sebenarnya ikut nafsu. Bukan ikut untuk mendapat redha Allah. Okey. Bila zalim yang dimasukkan dengan maksud yang sama, dia tak berlaku adil dengan ilmu yang diberikan. Macam mana? Zalim bermaksud dia tak berlaku adil. Zalim. Ha? Kita tergolong dalam orang-orang yang zalim. Zalim juga bermaksud dia tak berlaku adil lah. Ya. Yeah. Adakah boleh dikatakan tak berlaku adil dengan ilmu yang dah diberikan? Tak, bila sebut zalim ni, kita pernah bincanglah apa makna zalim yang sebenar, yang asalnya. Asal apa dia? Siapa ingat perkataan zalim? Kurang. Zalim ialah kurang. Jadi zalim yang paling besar apa dia? Zalim yang paling besar ialah syirik lah. Apa kaitan syirik dengan kurang? Bila seseorang itu mensyirikkan Allah, dia mengurangkan hak Allah. Hak Allah sepatut sembah dia sepenuhnya. Tapi sebahagian dia sembah Allah, sebahagian dia sembah nafsu ataupun berhala. Itu zalim. Sama juga zalim juga dalam arti kata kita lah. Meletak sesuatu bukan pada tempat. Dia sembah berhala. Makna letak sesuatu bukan pada tempat. Berhala bukan tempat untuk disembah. Sebab berhala kamu yang buat kan. Yang patut disembah ialah pencipta kamu. Bukan apa yang kamu cipta. Boleh faham? Okey. Dan ada ayat yang selalu orang kita baca. Allah beritahu, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Surah apa tu? Surah apa? Tak, surah Baqarah kita dah bincang tadi. Surah Yasin. Tu lama tinggal. Dok cik baca kahfi je. Cuba buat tengok surah Yasin. Ayat 6 dan 7. 6 dan 7. 9, 10. Okey. Allah kata apa? Wasawa'un. Dan sama je. Alaihim ke atas mereka iaitu orang kafir, a'anzartahum, sama ada engkau telah beri peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak bagi peringatan, mereka tidak beriman. Ini jenis kafir yang mana ni? Kafir yang sampai sudah dia akan kafir. Tapi yang kafir macam ni, perlu tak kita stop daripada berdakwah dan bagi peringatan? Perlu stop ataupun terus bagi? Kan membazir masa. Kan Allah kata dia tetap tak akan beriman. Kita tak tahu. Kalau tak tahu, buat macam orang. Tak tahu, jangan macam Tok Bomo pula tahu baca hati manusia. Satu. Yang kedua, macam Fir'aun. Allah tahu tak dia tak akan beriman sampai bila-bila. Tapi kenapa Allah suruh juga Nabi Musa pergi berdakwah? Sedangkan Allah tahu Fir'aun memang tak akan beriman pun. Kan buang masa Musa.
Allah tahu tak Firaun tak akan beriman. Kenapa Allah suruh juga? Kita suruh tak? Kita tahu kedai tutup, tapi kita suruh juga anak kita pergi beli bawang. Kita tahu. Kita suruh tak? Kita tak akan suruh sebab membuang masa anak kita. Sia-sia kan? Tapi bagaimana Allah dah tahu Firaun tak akan beriman, tapi Allah suruh juga Musa pergi berdakwah. Faham soalan? Bukankah itu dikatakan membuang masa, membazir, sia-sia? Supaya Firaun tidak ada alasan. Alasan apa? Supaya Firaun tidak ada hujah ataupun alasan di akhirat bahawa dakwah tak sampai pada dia sebab dia tak beriman. Sekarang dia tak ada alasan tu sebab Musa dah sampaikan. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Okey. Kemudian siapa yang akan dapat peringatan? Kafir ada dua kan? Orang Islam pun sama. Yang akan dapat peringatan innama sesungguhnya. Okey, ini surah Yasin. Kita terjemah sendirilah. Terjemah innama hanyalah tunziru. Engkau iaitu Nabi Muhammad dan kita lah. Sesungguhnya hanyalah engkau memberi peringatan man kepada orang yang manittaba'a zikra, yang ikut peringatan, yang ikut Al-Quran. Dan sifatnya wa khasyar rahman bil ghaib. Dia sentiasa takut pada Allah yang penyayang bila waktu ghaib. Fabashirhu, maka kepada orang macam ni bagilah berita gembira. Apa berita gembira untuk orang beriman? Maghfirah, keampunan dan ajrin azim, ajrin karim. Ajrin karim makna apa? Surga. Boleh. Jadi asas untuk manusia mendengar peringatan dan terkesan ialah satu, dia kena ikut. Bila dengar kena ikut. Yang kedua, hatinya sentiasa takut. Bila tu? Bila sorang-sorang. Kalau dia takut depan orang je, datang kelas tadabbur 10 tahun pun tak terkesan. Sebab Allah kata peringatan hanya terkesan kepada orang yang takut pada Allah bila berseorangan. Sekarang semua takut kan? Semua khusyuk je kan? Tak ada seorang pun nak menggaru ke, tidur ke. Tapi lepas balik kat rumah, terus tidur kan. Pengantuk pun lawan juga. Sebab apa? Sebab Allah nampak ke sebab Ustaz nampak? Yang bernasib baik ialah yang ikut secara online. Sebab Ustaz tak nampak. Jadi kalau nak terkesan, kena bina hati, bina hubungan dengan Allah, khususnya ketika berseorangan. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, timbul persoalan. Kaum Firaun dengan kaum dia, ratusan ribu, Firaun beriman, tapi Allah imannya tak memberi apa-apa faedah. Tapi ada satu golongan yang nampak azab dan mereka beriman. Ada faedah imannya. Pernah dengar tak? Kaum ni dah nampak azab. Asalnya kafir. Bila nampak azab, mereka beriman. Dan Allah terima imannya. Pernah dengar kaum apa ni? Tak pernah? Oh, tak pernah? Ha? Bani? Tak. Itu bukan jenis Bani Israel tu. Ha? Oh, tak pernah dengar? Ha? Tapi kaum tu Allah sebut dalam Quran. Biasa tak baca dan khatam Quran? Biasa kan? Mesti jumpa ayat tu. Kalau tak boleh jawab, makna apa tu? Baca tak faham. Okey, malam ni kita faham. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falaula, maka
Jikalau tidak, kanat adalah qaryah. Qaryah negeri, tapi sebenarnya ialah penduduk negeri. Bahasa Al-Quran kadang-kadang dia ringkas. Bila sebut negeri itu mana penduduk, bukan negeri. Penduduk negeri. Ini nakirah. Bila nakirah, penduduk mana-mana negeri. Amanat. Telah beriman. Fanafa'aha. Lalu memberi manfaat kepadanya, kepada penduduk negeri itu, imanuha. Imannya, mana iman mereka lah. Apa maksud ayat ni? Tidak ada, maksud dia, tidak ada mana-mana penduduk negeri yang kufur kepada Allah, beriman. Bila Allah nak turunkan azab, mereka beriman ketika iman itu memberi faedah ataupun manfaat. Tak ada. Contoh macam kaum Fir'aun. Mereka beriman tapi iman itu tidak memberi faedah. Bila waktu iman memberi faedah? Tak, iman, bila dia beriman, ada faedah. Sebelum nampak azab. Ataupun sebelum nyawa sampai ke hukum. Jadi Allah kata tak ada kaum yang kufur dan akan diturunkan azab pada mereka beriman. Ketika iman memberi manfaat. Yang biasanya beriman setelah iman tidak memberi manfaat. Seperti Fir'aun. Kecuali satu kaum. Kecuali kaum Yunus. Kita belajar surah apa ni? Ayat ke berapa dah? Pernah tak jumpa kisah Nabi Yunus? Daripada ayat 1 sampai sebelum malam ni? Tak ada. Ini baru kisah Nabi Yunus. Jadi walaupun surah namanya surah Yunus, tapi cerita Nabi Yunus, ayat yang ke berapa ni? 98. Satu surah yang cerita dia sahaja daripada awal sampai akhir. Itu surah apa? Surah apa? Satu surah, semua cerita dia aja daripada awal sampai akhir. Yusuf. Tapi surah-surah lain, surah Ibrahim ke, surah Yunus ke, tak ada daripada awal sampai akhir. Kadang-kadang cerita dia tu sikit je. Jadi sebab surah ni surah Yunus, Allah cerita juga kisah Nabi Yunus AS. Okey. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus diutuskan berdakwah kepada satu kaum di satu tempat. Nama dia Ninawa. Di mana ni? Di Al-Mosul. Al-Mosul ni di Iraq. Dah lama berdakwah, orang tak ikut. Beza tak dengan kita merajuk? Biasa kita merajuk sebab apa? Kau tak pernah merajuk? Biasa merajuk sebab apa? Lelaki payahkan perempuan. Perempuan biasa merajuk sebab apa? Sebab tak boleh pergi berdakwah ke? Sebab suami tak pergi berdakwah ke? Sebab suami tak tepat janji nak beli barang kemas. Tengok beza. Nabi merajuk. Peliknya Nabi merajuk. Tengok dulu sebab apa dia merajuk. Dia merajuk sebab setelah berdakwah sekian lama, seorang pun tak beriman. Cuba buka surah As-Saffat. Ayat berapa?
ayat 140 dan seterusnya. Allah rakam ni. Kisah Nabi Yunus merajuk. Allah kata dalam surah As-Saffat bermula ayat 140. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatlah ketika mana. Bila Allah kata mana Allah suruh ingat. Uzkuru, ingatlah. Pertama Allah perintah siapa? Supaya ingat kisah Nabi Yunus. Allah perintah siapa? Nabi Muhammad. Bila Allah perintah Nabi Muhammad supaya ingat kisah Nabi Yunus, pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Kisah Nabi Yunus adalah satu benda yang besar dan penting. Sebab Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Orang yang paling hebat. Kalau orang paling mulia, paling hebat, Allah tak akan suruh Nabi ingat benda yang remeh-temeh. Bila Allah kata, kamu kena ingat mana? Cerita ni adalah sangat penting dan besar untuk kamu dan umat kamu. Yang kedua, pengajarannya, kemuliaan Nabi Yunus AS. Sampai tahap Allah kata pada Nabi, ingat kisah dia. Baca kisah dia. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, jangan ada seseorang pun yang mengaku dia lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Hadis sahih. Maknanya hebatnya Nabi Yunus AS, Nabi kata, jangan sesiapa yang mengaku dia lebih baik pada Nabi Yunus bin Matta. Sebab apa? Ujian Nabi Yunus sangat besar dan berat. Merajuk, Allah hukum dia. Bukan Allah sambut dengan permaidani merah. Tapi Allah hukum dia dengan dicampak dalam ikan. Tengok, Allah kata, iz abaqa. Ketika mana dia telah, abaqa ni lari. Lari ilal fulki ke kapal. Lari sebab apa? Merajuk daripada kaum dia. Dalam tafsir dia kata, dia lari daripada Allah. Sebab dia lari ni, dia tak minta izin Allah. Sepatut dia terus berdakwah. Tapi dia lari tanpa izin daripada Allah. Fasahama. Ada ayat lain, Allah kata, Nabi Yunus lari itu sebab dia sangka Allah tak akan hukum dia. Dia akan selamat daripada hukuman Allah. Sebab dia telah buat kerja. Jadi sebab dia rasa Allah tak akan hukum, dia pun lari. Bila dia lari, dia masuk kapal. Okey? Bila masuk kapal, datang ombak besar. Jadi ada cerita dalam tafsir lah. Nahkoda kapal kata, ombak besar dan kapal pun macam nak tenggelam. Dia kata mesti ada seseorang dalam kapal ni yang lari pada tuan dia. Nahkoda tu kafir pun. Maka untuk mengelakkan kapal tu tenggelam, nahkoda kata, kita campak keluar sebahagian daripada barang-barang. Pakaian ke makanan, campak. Supaya kapal ni selamat dan yang tinggal dalam kapal selamat. Bila campak, masih nak tenggelam. Maka kata nahkoda, kita tak ada pilihan kecuali kena campak orang pula. Jadi supaya berlaku adil, fasahama, dia buat undian. Sahama ni undian melalui anak panah. Ditakdirkan kena pada Nabi Yunus. Kali kedua, Nabi Yunus. Kali ketiga, Nabi Yunus. Seorang Nabi. Cuba fikirkan, seorang Nabi, bila nak dicampak ke laut, bila campak di laut, makna apa? Matilah. Kan? Tapi yang terpilihlah seorang Nabi yang mulia. Bukan perompak, bukan penjenayah. Tengok Allah nak hukum siapa ni? Sebab apa? Merajuk dalam kerja dakwah. Boleh faham tak? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Saya ustaz, saya memang tak pernah merajuk pun sebab saya memang tak buat kerja dakwah pun. Tak, pengajaran pertama, kerja dakwah wajib. Kalau tak wajib, kalau dia nak merajuk pun tak ada kisahlah. Tapi sebab wajiblah Allah hukum. Betul tak? Pertama, kerja dakwah adalah wajib. Sebab tu saya cakap berapa kali dah. Bila kita baca Quran, kita tadabbur, semua cerita dakwah. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, semua cerita dakwah. Tiba-tiba dia baca Quran, dia khatam Quran, dia hafal Quran, tapi tak buat kerja dakwah. Menunjukkan apa?
dia tak faham Quran. Macam orang belajar matematik. Habis 2-3 butir buku. Tapi tak pandai nak mengira. Ada tak? Belajar matematik tapi tak pandai mengira. Ada tak? Ha? Kalau dia belajar 2-3 buah buku tapi tak pandai menunjukkan apa? Sama ada dia bodoh atau guru yang tak pandai mengajar. Kan? Samalah. Kitab Al-Quran ialah kitab dakwah nak ajar orang supaya tauhidkan Allah dan sembah Allah. Tiba-tiba dia baca, dia hafal, dia khatam tapi tak berdakwah pun. Ni. Sampai tahap Nabi Yunus berdakwah sekian lama, bila merajuk Allah hukum. Walaupun kamu seorang Nabi. Okey, fasahama, maka buat undian, fakana minal mudhadin. Maka Nabi Yunus terpilih sebagai orang yang nak dicampak. Faltaqamahu al-hut. Bila dicampak, terus disambar oleh hut. Hut apa dia? Ikan. Wahwa mulim. Dalam keadaan dia tercela. Kenapa seorang Nabi tercela? Sebab dia lari daripada kerja utama dia. Mulim tercela. Sebab tidak ataupun merajuk daripada kerja dakwah. Jadi mungkin tak kita semua tercela sebab tak buat kerja dakwah? Mungkin tak? Mungkin. Kemudian Allah kata falaula annahu, bila masuk ikan paus, falaula annahu, jikalau tidak annahu, sesungguhnya dia kana minal musabbihin. Kalau bukanlah Nabi Yunus ni daripada kalangan orang yang sentiasa bertasbih, berzikir, solat kepada Allah sebelum dia merajuk lagi. Memang dia suka solat, suka berzikir. Kalaulah bukan itu sifatnya, apa akan berlaku? La labisa, dia akan kekal fi batnihi, dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai bukan hari kiamat. Hari dibangkitkan. Beza tak hari kiamat dengan hari dibangkitkan? Beza? Kiamat belum tentu dibangkitkan kan? Tiupan ada dua kan? Satu, tiupan pertama kiamat. Tiupan kedua, dibangkitkan. Subhanallah. Kalau bukan Nabi Yunus di kalangan orang yang sentiasa berzikir, solat, dia akan duduk dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Ha? Zikir penyelamat hidup manusia. Zikir. Sebab tu Nabi kata orang yang berzikirnya orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir sebenarnya orang tu adalah mayat. Ha? Tak, okey. Dakwah ni apa maksud dakwah? Ha? Ad'u ilallah. Aku mengajak orang supaya kenal Allah. Lepas kenal Allah, ajak dia sembah Allah. Itulah dakwah. Caranya Allah tak sebut. Berbagai-bagai cara. Dengan cara mengajar, dengan ceramah, dengan tazkirah, dengan apa ni? Peringatan. Kadang-kadang secara tak langsung kita ajak orang pergi kelas tadabbur. Sehingga bila pergi kelas tadabbur, dia kenal Allah, dia cinta Allah, dia tak. Itu pun dakwah lah. Kadang-kadang dengan cara penulisan. Kadang-kadang dengan cara kita sponsor pendakwah. Apa-apa saja cara yang menjadikan orang tu kenal Allah dan sembah Allah, itulah dakwah. Yang wajibnya. Maksudnya tu, sebenarnya kalau isteri, wajibnya pada siapa dulu. Suami wajibnya pada siapa dulu. Contohnya macam tu lah. Maksudnya dia punya yang wajib dulu. Siapa dulu yang wajib dia dakwah. Okey. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang paling utama, yang paling wajib ialah diri kamu. Diri kamu. Jangan nampak suami, jangan kita sendiri pun bolok dengan maksiat kan. Yang pertama, dakwah diri sendiri. Yang kedua, ahlikum, ahli keluarga kamu. Kadang-kadang suami tak faham agama. Siapa yang wajib berdakwah? Isterilah. Jangan kata, ini tugas abang. Tugas abang macam mana? Abang jahil.
tugas siapa yang berilmu. Kadang-kadang mak bapak jahil, tugas siapa berdakwah? Anak yang berilmu. Okey? Jadi siapa yang kena buat dulu? Siapa yang berilmu. Sebab tu Nabi kata wajib berdakwah. Syarat berdakwah apa dia? Syarat utama berdakwah. Balighu anni walau. Siapa ada satu ayat, dia wajib sampaikan. Isteri ke, suami ke, anak ke, ustaz ke. Ada satu ayat, wajib sampaikan. Okey? Jiran wajib. Jiran wajib. Okey. Kalau jiran, kita tahu jiran kita sakit. Kita seorang tahu. Wajib tak kita tolong? Okey, kita buat tak tahu. Kalau jiran kita sakit dan kita seorang tahu. Wajib tak kita tolong dia? Ada dalil? Apa dalil? Kalau tahu jiran lapar, kena bagi makan. Nabi kata siapa yang tahu jiran dia lapar, tapi dia tak bantu dan dia tidur dalam keadaan kenyang, Nabi kata iman tidak beriman ataupun tidak sempurna imannya. Mana wajib tak dia pastikan jiran dia juga kenyang? Wajib tak? Wajib. Kalau dia tak ada, dia kena cari orang yang boleh bantu. Dia sebagai orang tengah. Jadi kalau lapar pun kena bantu, kalau jahil, orang lapar kita bantu, orang tak salat, 10 kali kena bantu. Sebab lapar untuk fizikal sahaja. Tapi salat untuk dunia dan akhirat. Okey. Cuma, ustaz beratnya. Tak, la yukallifullahu nafsan. Setakat yang kamu mampulah. Jangan bebankan benda yang kamu tak mampu. Sebab tu ulama kata, kalau orang tu dah tahu benda tu salah dan dia pula telah diperingatkan. Kita pun tahu dia dah tahu benda tu salah. Dan ada orang telah peringatkan pada dia. Maka wajib tak pada kita untuk berdakwah lagi? Tak wajib dah. Jatuh sunat sebab dia dah tahu. Tapi kalau kita tahu dia memang jahil, tak tahu apa-apa pasal hukum, wajib kita sampaikan. Okey. Jadi banyakkan berzikir. Dan antara zikir Nabi Yunus dalam perut ikan apa dia? La ilaha illa anta. Itulah kekuatan Nabi Yunus dalam gelap. Berapa kegelapan? Berapa kegelapan tu? Satu, kegelapan perut ikan. Ada tak lubang masuk cahaya? Tak ada. Yang kedua, kegelapan dalam laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Tak tahu, tak nampak apa-apa. Tapi dia masih boleh berzikir. Itulah nur iman yang Allah campak dalam hati manusia. Bila ada nur iman, dalam gelap dia boleh berzikir. Tapi bila tidak ada nur, dalam cerah, dia tak boleh berzikir. Dan bila gelap, dia tidur terus. Kita kalau gelap duduk dalam perut ikan tu, agak-agak berzikir ke menjerit? Tengoklah keadaan kita ketika di luar perut ikan. Kalau di luar perut ikan pun kita jarang berzikir, bila masuk perut ikan, susah nak berzikir. Okey. Maka Allah kata apa? Fanabaznahu. Sebab dia berzikir pada Allah. Tapi kita kena ingatlah, kenapa Allah bagi dia Yunus ditelan oleh perut ikan duduk dalam kegelapan. Sangat-sangat gelap. Sedangkan dia seorang Nabi. Kenapa? Kenapa? Berat tak hukuman tu? Berat kan? Kenapa? Tak ada ke hukuman ringan sikit? Duduk dalam bilik ke bilik? Bilik yang gelap kan, bukan perut ikan. Kita nak ambil pengajaran. Kenapa Allah hukum? Nabi Nuh bukan tak berdakwah. Dia berdakwah sekian lama. Cuma dia kecewa. Kaum dia tak beriman, itu je. Tapi hukumannya nampak macam berat. Apa pengajarannya? Dia sebenar hukuman ni berat ataupun tak berat. Bergantung pada apa? Kan Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, inna min
izami al-ajri min izami al-bala. Sesungguhnya ganjaran yang besar adalah bergantung pada ujian yang besar. Dan orang yang paling banyak dan paling besar ujian ialah orang yang iman yang paling tinggi. Makna semakin tinggi iman, semakin besar ujian. Itulah menunjukkan bila Allah hukum yang berat pada Nabi Yunus, makna nilai iman Nabi Yunus terlalu tinggi. Jadi orang macam kita lah, bila kita merajuk dalam berdakwah, agak-agak Allah campak dalam perut ikan. Tak ada. Jangan takut, jangan risau. Sebab itu di luar kemampuan kita. Dan iman kita pula senipis. Tak ada kulit lain ke? Semua kulit bawang. Okey. Wa ambatna. Lalu fanabaznahu, kami campakkannya. Subhanallah. Bil ara. Di padang pasir. Wahwa saqim. Dalam keadaan dia. Tengok. Ikan tu, Allah arahkan ikan campak Nabi Yunus di mana? Boleh je ikan tu nak keluarkan Nabi Yunus di tengah laut. Boleh kan? Tapi apa jadi pada Nabi Yunus? Lemas mati. Boleh tak ikan paus nak luahkan Nabi Yunus di atas permukaan laut, tapi di tengah-tengah laut? Boleh tak? Boleh. Tapi Allah arahkan ikan pergi campak di pinggir pantai. Ani bil arak, di padang pasir. Wahwa saqim, dalam keadaan Nabi Yunus sakit. Sebab apa sakit? Yalah, duduk dalam perut ikan, tular ikan apa semua. Berapa lama? Wallahu a'lam. Memang sakit. Kemudian lemas pula dalam kegelapan. Kemudian nikmat. Bila dah lulus ujian, wa ambatna. Kami tumbuhkan untuknya syajarah. Padang pasir asalnya tak ada pokok. Jadi Allah tumbuhkan pokok khas untuk Nabi Yunus. Pokok tu min yaqtin, yang banyak daun, supaya Nabi Yunus dapat berteduh daripada kepanasan. Kemudian wa arsalnahu, kami utuskannya Nabi Yunus kepada 100,000 kaumnya ataupun yazidun. Ramai tak mad'u Nabi Yunus? Fa'amanu, lalu mereka beriman. Famatta'nahum ilahin. Jadi kaum Nabi Yunus dah bagi amaran, kalau kamu tak beriman, Allah akan turunkan azab. Okey? Lepas tu tak beriman juga, Nabi Yunus merajuk. Jadi kaum dia berbincang. Cuba tengok, Nabi Yunus ada ke tak ada? Kalau tak ada, itu tanda apa tu? Allah akan turunkan azab. Sebab, bila Allah turunkan azab, Allah keluarkan orang beriman. Tengok-tengok Nabi Yunus tak ada. Maka kaum dia mula sedar. Ini petanda azab Allah akan turun. Bahkan ada riwayat mengatakan dah nampak asap-asap di langit. Mereka dah nampak. Lalu semua kaum Nabi Yunus keluar di tengah padang, merayu, merintih, menangis, berdoa pada Allah supaya Allah selamatkan mereka, tapi mereka telah beriman. Jadi mereka beriman setelah mereka nampak azab. Dan Allah, lalu mereka beriman, famatta'nahum, kami beri mereka hidup seronok. Sampai bila? Ilahin, sampai ajal mereka. Okey, cuba buka surah Al-Anbiya, kisah Nabi Yunus juga. 98 ke? 87, 88. Okey. Wazannun ni Nabi Yunus lah. Nun tu ada ahli tafsir mengatakan ikan paus. Sebab dia berada dalam ikan paus dipanggil Wazannun. Nabi Yunus yang berada dalam ikan. Izzahaba. Ketika mana dia pergi. Tadi abaqa. Dia pergi dalam keadaan mughadiban. Marah. Marah pada siapa ni? Kaum dia. Ada juga tafsir mengatakan dia marah pada Allah. Fazanna. Lalu, dia menyangka, Nabi Nuh menyangka, allan naqdira alaihi. Allah yang berkata ni. Nabi Nuh menyangka bahawa kami tidak mampu untuk menghukum dia.
Itu pada pandangan Nabi Yunus. Allah kata begitu. Fanada, maka Allah campakkan dia dalam perut ikan. Fanada fi zulumat. Maka Nabi Yunus berdoa dalam, ini jamaah kegelapan. 3 kegelapan tadi. Apa doanya? Allah ilaha illa anta. Sebenarnya tidak ada Tuhan melainkan engkau sahaja. Kemudian yang kedua, subhanaka. Maha suci engkau. Bila sebut maha suci engkau, maha suci daripada apa? Bila dia merajuk tu, seolah dia nak mengatakan apa? Allah tak bantu dia kan? Kenapa tak jadikan orang tu beriman walaupun seorang, 2 orang ke? Maka dia kata, maha suci engkau daripada tidak berlaku adil kepada aku. Engkau memang adil. Lepas tu baru dia kata, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang... Ni doa dia bila ni? Sepatutnya, bila duduk dalam perut ikan yang gelap, tengah dasar laut, apa doa yang sepatutnya? Tak, sepatut minta apa? Selamatkan, ya Allah, selamatkan aku, kau tak tahankan. Keluarkan aku daripada perut ikan. Tapi langsung dia tak minta. Yang dia minta pada? Minta ampun dosa. Kita kalau terkunci dalam kereta, minta bertaubat dulu ke menjerit, minta orang buka? Pecah dulu kan? Kita tak minta ampun. Sebab apa? Dalam keadaan biasa pun tak istighfar. Lepas mengumpat pun tak istighfar dalam kereta. Apa dosa aku? Faham tak? Jadi nak bagi tahu, Nabi Nuh nak bagi tahu apa ni? Punca dia dihukum oleh Allah sampai masuk dalam perut ikan, puncanya apa? Dosa. Ni, zalim. Zalim ialah lari sebelum dapat izin Allah. Itu adalah dosa. Jadi, kalau nak keluar daripada perut ikan, cari. Kenapa kamu masuk? Sebab dosa kan? Minta ampun. Yang kedua, Nabi Nuh tak minta direct. Kalau minta ampun direct macam mana? Astaghfirullah. Tak. Dia hanya berkata, aku orang yang zalim. Ada tak ayat yang menyebut aku minta ampun? Tak ada. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Dia antara bentuk doa terbaik ialah kita memberitahu kepada Allah keadaan kita tanpa kita meminta. Aku ni sebenarnya orang zalim. Tahu-tahulah. Faham tak? Aku ni memang orang yang berdosa. Mana minta ampun tu? Cuma tak sebut secara. Dan di sini juga menunjukkan apa? Sebelum kita berdoa pada Allah, yang paling penting, kita mengaku kita adalah orang yang zalim. Jadi kalau seorang Nabi pun mengaku zalim, kita lagi kena mengaku zalim. Sebab dia ingat tak doa yang Nabi ajar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak ajar pada aku satu doa untuk aku baca dalam solat? Nabi Abu Bakar tak sebut doa apa? Umum. Tapi Nabi bagi doa apa? Siapa ingat doa tu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Tengok Nabi ajar pada Abu Bakar, baca doa ni. Kalau kamu nak doa sangat, baca doa ni. Apa dia? Pertama, minta pada Allah dan mengaku. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim pada diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar banyak tak buat dosa? Abu Bakar banyak tak zalim pada diri sendiri? Tak. Tapi tiba-tiba Nabi kata mengaku.
Makna pengajarannya, bila nak minta apa-apa pada Allah, apa saja nak minta, mengaku dulu kamu adalah orang yang banyak dosa, banyak kezaliman, minta ampun. Barulah minta apa-apa yang kita nak minta. Ini macam-macam minta rumah lah, anak lah berjaya, dosa tak bertaubat. Orang panggil apa tu? Muka tak malu. Kan? Jadi, Nabi Nuh tak minta keluar daripada perut ikan. Kenapa nak minta keluar perut ikan? Masalah besar manusia pada. Masalah besar Nabi Yunus. Duduk dalam perut ikan ke duduk dalam dosa? Ha? Kita kalau diberi pilihan, nak duduk dalam perut ikan dan tak buat dosa, ataupun duduk di luar perut ikan tapi selalu buat dosa. Kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Duduk dalam perut ikan, tak ada dosa. Nak mengumpat, tak boleh duduk sorang-sorang. Tapi di luar perut ikan, dosa pagi, petang, siang, malam. Kita pilih yang mana? Ha? Dalam perut ikan? Cakap senang lah. Sebab itulah, Nabi Yusuf AS, bila di luar, dia selalu digoda oleh mula-mula isteri pembesar. Lepas tu, isteri menteri-menteri pula. Banyak tak dosa dia? Dan mungkin dia tak dapat tepis. Betul tak? Maka apa dia kata? Ha? Apa dia cakap? Baca tak surah Yusuf. Rabbi as-sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaihi. Surah Yusuf. Tengok. Bila nak digoda lagi, maka Nabi Yusuf kata, wahai Tuanku, as-sijnu. Apa makna sijnu? Penjara. Penjara luas ke sempit? Selesa ke tak selesa? Tapi kata Nabi Yusuf, penjara ahabbu ilayya. Lebih aku cinta. Daripada apa? Mimma yad'unani. Daripada apa yang mereka duk goda aku. Di luar, bebas. Luas. Tapi maksiat. Dalam penjara sempit tapi dapat elak daripada dosa. Yang tu lebih aku cinta. Oh, susah tu. Boleh? Tadi saya buat pilihan dalam perut ikan, sekarang dalam penjara. Duduk dalam penjara tak ada dosa. Di luar penjara dosa sepanjang masa. Kita nak yang mana? Seujur alhamdulillah. Dah dapat hidayah tadi. Okey. Kemudian Allah kata apa? Lepas dia minta doa, lepas fastajabna. Lalu buku sebelah dah. Fastajabna, kami makbulkan doa Nabi Yunus. Wa najjaynahu, dan kami selamatkannya daripada gham. Gham ini musibah besar manusia. Duduk dalam kesedihan, kedukecitaan, gham. Kadang-kadang rumah besar tapi sentiasa sedih. Kereta mewah tapi sentiasa termenung je. Wa kazalika, dan begitulah kami selamatkan siapa? Jadi kalau nak jadi orang yang sentiasa selamat, jadilah orang beriman. Sebab Allah janji, kami pasti selamat kalau kamu beriman. Kalau tak selamat tu makna kamu belum beriman. Dan ada satu hadis Nabi kata, tidak ada seorang pun yang berdoa dan dia baca doa Nabi Yunus, melainkan doanya akan dimakbulkan. Apa dalil? Apa dalil? Siapa nak baca doa dan nak minta apa-apa, baca doa Nabi Yunus dulu. Nabi kata doanya akan dimakbulkan. Apa dalil? Selepas Nabi Yunus berdoa, terus fastajabna. Apa makna fa? Terus. Okey. Ayat kita dah habis ke belum? Sebab kita pun cuti lama kan. Tak sambung sikit. Sebab lepas ni makan sedap ni. Lama. Kecuali kaum Yunus. Walaupun mereka nampak azab dan mereka beriman, iman mereka memberi manfaat. Lama tatkala
amanu. Mereka beriman. Manakala mereka beriman, Allah kata apa? Kasyafna. Kami angkat. Kami angkat anhum dari mereka azab al-khizi, azab yang hina. Di mana ni? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Nampak? Wa matta'nahum, dan selepas kami selamat daripada azab, kami senangkan mereka. Kami senangkan hidup mereka. Tapi Allah bagi peringatan. Matta'na ni tamattu' lah, seronok. Lepas mereka selamat, mereka seronok. Tapi ilahin, sehingga waktu tertentu. Inilah kelebihan orang beriman. Bila dia seronok, tak lama. Kenapa? Ingat, lepas ni mati. Tak ada orang seronok sampai bila-bila, tak ada. Jadi ayat ilahin menjadi peringatan kepada orang beriman. Okey, boleh ke? Banyak pengajaran dapat daripada ayat malam ni. Okey, kalau banyak cukup lah. Jadi kita, insya-Allah kita jumpa pagi besok kelas hadis arba'in oleh Ustaz Usama, dan juga kita kelas tadabbur surah Yunus malam besok. Ya, sambung. Dan untuk buku kecil yang kita biasa baca selepas kelas tadabbur, ada beberapa buku, tapi saya tengok ada satu buku sangat cantik dan sangat penting dan perlu untuk kita baca. Iaitu ditulis oleh Syekh Saleh Utsaimin, Khulasah Ta'zimul Ilmi. Kesimpulan memuliakan ilmu. Sebab ramai yang tak belajar sebab dia tak tahu nilai ilmu. Yang kedua, yang belajar pun kadang-kadang tak dapat manfaat daripada ilmu sebab dia tak rasa kebesaran kemuliaan ilmu. Maka dia pun belajar sambil lewat. Akhirnya dia tak dapat manfaat. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Syekh ni, bagaimana kita nak dapat ilmu dan lepas tu betul-betul kita dapat, betul-betul mengubah kehidupan kita dan kita dapat beramal dengan mudah. Dan lepas tu kita dapat sampaikan. Bermula daripada apa? Apa yang patut kita betulkan. Kita tak naklah kita belajar banyak kan, tapi tak tahu apa yang kita belajar. Orang tanya, dah lupa dah. Okey? InsyaAllah kita akan mula malam besok. Jadi cukup setakat ni kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل